Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Saya selamat sejahtera semua. Jadi, kita akan masuk kepada chapter 2 hari ini. Sebenarnya saya nak habiskan sampai chapter 1, tapi sebabkan uh, chapter 1 ni macam sikit sangat, jadi kita pun ambil lagi 2 chapter lah. Kita akan ambil chapter 2 dan study lagi sikit untuk chapter 3. Untuk chapter 1 sampai chapter 3 tu, chapter 3 tu adalah chapter yang paling basic. Jadi saya akan teruskan lah. Nampaknya saya tak suka ajar separuh jalan. Jadi kalau mana yang nak hadir, yang mana yang dah habis belajar tu, dah masuk minggu exam tu, tak apalah, kira dah selesai lah. Okay, lagi satu berkenaan dengan Google Classroom ni, siapa yang dah masuk, dah daftar kat sini, korang boleh tengok di sini ada jawapan yang saya sertakan, jangan lupa. Jadi semua soalan-soalan yang ada dalam ni, korang boleh buat latihan. Latihan dalam ni ada self practice ni. So setiap self practice ni, okay, daripada self practice 1 sampailah ke berapa sekarang ni, 6, dia akan disertakan dengan jawapan. Okay, so jawapan pun ada penjelasan yang saya bagilah kat sini. Sama juga dengan tajuk hari ini. Tajuk hari ini juga, walaupun soalan ni sebiji sama macam daripada pensyarah masing-masing, ada yang lain sikit, ada yang sama. Jadi soalan ni saya ambil daripada soalan junior saya lah. Okay, maksudnya batch kepada diploma yang lepas. Okay, so saya ambil soalan tu, saya jadikan sebagai latihan lah. Dan sama juga, saya dah buat jawapan dia. Korang boleh tengok kat situ, ada pelbagai jawapan dan ada yang agak panjang. So, korang boleh refer sahaja. Okay, tapi tak apa jangan risau sebab saya akan explain berkenaan dengan ni lah, chapter 2. Jadi, seperti biasa, kelas kita akan mula dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, jap saya nak simak. Okey, saya dah present semua. Alright. Untuk chapter 2 ni saya agak kurang sedikit saya punya masa untuk buat notes Lagipun slide ni pun dah memadai sebenarnya. Start daripada chapter 2 dengan chapter 3, slide sahaja dah mencukupi untuk kita belajar. Jadi saya rasa saya tak perlu nak buat note baru, saya just refer sahaja sebiji sama macam dalam slide. Cuma saya akan terangkan berkenaan slide, saya akan terangkan di sinilah, saya akan conteng. So jangan risau, saya tak adalah sepenuh masa baca slide sahaja. Okay, sebab set teori ni banyak kepada teori, jadi korang just kena dengar dan fahami sahaja macam mana set ni berlaku, macam mana teori dia. Okay, set teori ni ada banyak simbol jadi simbol-simbol set teori ni korang boleh search je dekat Google. Korang boleh search kat sini. Okay, set teori simbol. Okay, sebab dia ada banyak sangat simbol. Korang ambil yang ni, set teori symbols. Okay, and then di sini dia akan bawa kita kepada satu page yang ada ni lah dalam bentuk table, dia ada example sekali. So yang ni bagi saya cukup memadai lah website ni untuk kita kenal pasti set teori punya simbol dan ada sedikit maksud dan contoh kat sini. Okay, tapi jangan risau, saya akan explain juga macam mana maksud set ni. Okay, first, set ni kita tulis dia sebagai collection of object ataupun element. Okay, maksudnya kalau kita ada satu set, kita ada contohnya set P. Okay, biasanya kita akan tuliskan dalam curly braces ataupun curly bracket. Macam inilah something saya tak reti nak lukis.
Okay, agak koyak sikit lah nak tulis simbol ni. Okay, so katakan set P ni ada A, ada B, ada C. Okay, and kita anggap dalam ni sebagai elemen. Okay, ni adalah elemen. Maksudnya the set of element. Collection of element lah. Maksudnya dalam satu set tu ada berapa elemen, itulah kita panggil dia sebagai set. Okay, satu kelompok. And then kita ada juga belajar simbol-simbol yang terkandung dalam setiap set. Jadi saya akan mulakan dengan simbol elemen. Simbol elemen ni ditulis huruf E, tapi huruf E yang sangat-sangat lembut. Dia tak ada bucu. Dia sangat-sangat lembut. So set elemen ni kita tuliskan sebagai E. Macam ni. Dia lembut sahaja. Dan apa fungsi elemen? Okay. Apa fungsi elemen? Katakan kalau kita ada set P tadi tu A, B, C. Okay, macam tadi kan ni. Ini adalah set P tadi. Kalau saya letakkan sebagai A, element of P, okay, maksudnya dia adalah betul. Okay, sebabnya kita boleh katakan bahawa nilai A, okay, ini elemen elemen A ni berada dalam set P. Maksudnya huruf A tu, unsur A tu ada dalam suatu set namanya set P. Okay, ataupun kita boleh tuliskan sebagai A berada dalam elemen ni suatu set yang terkandung A, B, C. Kita tahulah suatu set ni adalah set P kan. Tapi kita anggap bahawa A ni berada dalam satu set yang mempunyai A, B, C. Jadi simbol E ni merujuk kepada sesuatu huruf berada dalam sesuatu set. Okay? Huruf A berada dalam satu set tu. Jadi kita anggap jawapan ni betul. Jawapan yang seterusnya awak boleh katakan bahawa E yang ada slash. Okay, E yang ada slash awak boleh katakan bahawa dia adalah not element. Dia berlawanan lah. Not element. Okay. So kalau not element ni, kita boleh katakan bahawa selain daripada A, B, C tadi tu, okay, contohnya huruf ataupun nombor 1, contohnya nombor 3 lah. Okay, nombor 3. Okay, nombor 3 ni, dia tak berada dalam suatu set P. Ataupun kita E/P. Okay. Sebabnya nombor 3 tu tak ada langsung pun dalam set P. Jadi fungsi simbol ni, simbol elemen ni, dia membawa maksud kepada sesuatu unsur berada dalam sesuatu set. Okay. A is the element of P. Okay, bacaan dekat sini. A is element of P. A adalah elemen daripada P. Ataupun unsur daripada P. Okay. Jadi bacaan dia kena faham macam mana cara kita nak fahami simbol elemen. Okay. Sebab simbol elemen ni simbol yang korang belajar dulu masa tingkatan 4. Tapi simbol ni kita jarang gunakan. Okay. Jarang gunakan sebab memang jarang sangatlah kita jumpa soalan ni. Jadi nak faham, elemen tu maksudnya sesuatu huruf tu berada dalam sesuatu set. Okay. Next. Okay, rasanya sekarang ni kita baru masuk yang pertama. Yang kedua, sorry. Ini yang pertama, ini yang kedua. Okay, ingat yang pertama tu adalah teori kepada set lah. Apa maksud set? Set tu adalah sesuatu set yang merangkumi pelbagai elemen. Tak kisahlah dia ada set kosong ke, berapa banyak dalam data tu ada dalam satu set. Kita panggil dia sebagai collection. Itu teori bagi set. Kedua, kita fahami apa itu elemen. Okay, elemen tu adalah sesuatu huruf yang berada dalam sesuatu set. Kalau tak ada, kita just slashkan sahaja. Jadi biasanya soalan exam, dia akan tanya kita punya jawapan true atau false. Adakah statement ini true ataupun false? So kita boleh katakan jawapan ni adalah true.
Okey, sebabnya A berada dalam sesuatu set. Tapi kalau 3 tidak berada dalam P pun dia adalah true lah sebab memang nombor 3 tu tak wujud langsung dalam P. Okey, so kena fahami konsep dia. Cuma kalau dia lupa letak slash kat sini, 3 berada dalam P dia akan jadi false lah sebabnya tiada langsung nombor dalam sesuatu set tu. Okay, so hati-hati bila kita buat soalan. Okay, next is sekejap saya buka balik saya punya ni. Okay. Sekejap saya tengok balik. Soalan dia ada lagi satu simbol. Okay, yang ni simbol ni kita panggil simbol subset Okay, sekejap. Okay, yang ketiga. Simbol yang seterusnya adalah simbol subset. Macam mana simbol subset? Okay, macam ni Yang panjang ni, yang ada baris, kita panggil dia sebagai subset. Okay, subset. Kalau simbol yang macam ni sahaja, okay, kita panggil dia sebagai proper subset. Okay, kalau simbol yang lebih pula, yang macam ni pula, kita panggil dia sebagai superset. Kalau yang ni, proper superset. Nak ingat susah kan? Sebab jarang jumpa perkataan ni. Yang paling jumpa sekarang ni subset dengan proper subset sajalah. Yang superset ni kurang sikit lah familiar kan. Tapi kalau ikutkan kita nak ingat pun susah sebab ada banyak sangat simbol. Jadi nak ingat dalam kepala ni agak susah. Okey, tak apa, jangan risau. Simbol subset ni, okey, simbol dia sama sebiji macam kita belajar simbol ketaksamaan yang macam ni. Okey, sama je. Okey, sama Maksud dia sama. Yang ini simbol dia merujuk kepada lengkuk yang ke kiri. Dia punya lengkuk dia tu lengkuk kat sini jap ni lengkuk yang bucu dia ni. Dia tak ada bucu tau. Dia punya lengkuk dia ni dia lembut tau. Kalau dalam hukum set ni dia punya hukum dia semuanya lembut. Simbol dia semuanya lembut saja, tiada bucu. Tapi kalau dari segi equation ni equation dari segi equations, kita tengok dia punya bucu dia ni tajam. Okey, nampak tak? Bucu dia ni tajam. Beza dia tajam dengan lembut sahaja. Cuma function dia sama. Kalau function ni kita faham bahawa yang ini kita katakan less than and equal. Kan? Less than and equal tu. Maksudnya kurang dan sama dengan. Yang ni kita biasa dengar dalam matematik. Okey, yang ni less than sahaja. Yang ni more than and equal to. Maksudnya ini sesuatu yang kita dah familiar. Jadi apa cara kita nak fahamkan operasi set ni? Cuba kita convertkan definisi equation tadi kepada set. Okey, kepada set yang ni Kita convertkan saja sebab maksud dia sama. Okey, maksud dia sama. Okey. Kalau kita belajar kalau dari segi equation, kalau kita belajar dalam matematik, apa dia contohnya, contoh lain yang saya boleh katakan adalah 6 lebih besar daripada 5. Okey, ini adalah matematik. Tapi apa jadi kalau set ni? Okey. Kalau set ni kalau kita fahamkan, saya ambil yang simbol subset dulu saya katakan kat sini dulu. 2 lebih kecil daripada 3. Ataupun 2 lebih kecil dan sama dengan 3. Sama je maksud dia. Okey, apa jadi kalau subset? Okey, apa jadi kalau simbol yang macam ni, yang lembut ni? Dia mesti melibatkan antara dua set. Contohnya saya letakkan P sebagai 1, 2, 3, 4. Okey. Q sebagai 5. Sekejap 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 3, 4.
5, 6. Okay. Something macam ni. Jadi kalau saya buat dalam bentuk gambaran, saya guna bulatan kot. Ni contohlah, ni contoh gambaran. Okay, katakan ni yang besar ni Q, dalam ni adalah P. Okay, so katakan kalau sini adalah 1, 2, 3, 4, luar dia adalah 6, 5, 6. Ni contoh ni contoh yang saya bagi dalam bentuk gambaran. Ada dua contoh dari segi macam ni ataupun dari segi gambaran. Ada dua contoh korang boleh tengok kat sini. Yang ni 1, yang ni 2. Korang boleh tengok dua contoh ni. Jadi kalau macam ni 2 kurang daripada 3, maksudnya ini terlalu simple yang kita boleh nampak kan. 2 lebih kecil daripada 3. Okey, yang tu nampak sangat betul. Okey, 2 lebih kecil dan sama dengan 3. Okey, betul lah. True. Sebab dia lebih kecil kan. Okey, yang ni kita tak ada masalah. Kita boleh terus pandang, terus bagi jawapan. Tapi kalau untuk set teori, kita tak boleh cakap dia kurang, dia terus dapat jawapan. Tak boleh dalam konsep set ni, kita kena fahami dari bentuk yang ni dulu. Bentuk 1 dulu. Okey. Unsur P ni, okey, unsur P ni ada 4. Okey, unsur P ni ada 4 iaitu 1, 2, 3, 4. Okey, unsur P ni ada 4 elemen 4 elemen. Unsur Q, okey, unsur Q ada berapa elemen? Unsur Q ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemen. Unsur Q ada 6 elemen. Yang ini baru kita boleh cakap unsur P, okey, lebih kecil daripada unsur Q, ataupun P lebih kecil dan sama dengan Q. Tapi ingat, subset ni syarat dia mesti kena sama. Okey, syarat dia mesti kena sama. Kalau tak sama, okey, dia beza sikit. Kalau tak sama yang ni. Ni jika tak sama jika elemen tak sama. Okey, yang ini jika elemen sama. Itu beza dia. Set teori ni dia agak susah sedikit sebab definisi dia ni korang kena tengok dulu. Dia punya unsur dia ni 1, okey, ada sama. 2 sama, 3 sama, 4 sama. Tapi ingat, kalau sama maksudnya P lebih kecil dan sama dengan Q. Okey, sebabnya dia punya P ni unsur dia sangat sikit daripada Q. Q ni ada banyak, dia ada lebih 2 kat sini. Okey, dia ada lebih. Maksudnya Q tu lebih besar daripada P. Sebab tu saya lukis gambar Q ni lebih besar daripada P. Tapi ingat, unsur P dengan Q ni ada yang sama. Okey, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ni ada yang sama. Walaupun contoh saya letak sini nombor ni nombor 7. Nombor ini tak sama lah. Walaupun ada satu yang tak sama. Okey? Walaupun ada satu yang tak sama. Sekejap mana tadi? Okey, walaupun ada satu yang tak sama tapi ada certain yang sama. Okey, kita kena ingat ada je sama. Okey, ada je sama, kita boleh katakan dia adalah kurang dan sama dengan Q. Okey? Dia adalah kurang dan sama dengan Q. Tapi ingat, walaupun ada certain nombor yang tak sama, tak semestinya dia adalah simbol macam ni. Korang kena bezakan. Saya bagi contoh lain. Kalau macam ni agak susah sikit nak nampak sebab saya bagi banyak nombor. Okay, yang ni korang boleh katakan bahawa saya guna yang ni nombor asal tadi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, yang ni korang tengok dulu yang ni. Yang tadi tu jangan tengok dulu. Cuba tengok contoh yang tadi ni dengan contoh yang baru ni. Okay, katakan yang ni R, A, B, S, B, C. B, C, D. Okay, B, C, D. Contoh So katakan kalau nak kata antara R dengan S ni, R lebih kecil daripada S. Okay, betul. R lebih kecil daripada S. Sebab
elemen dia ni sikit. Okay, elemen dia ni sikit. Okay, dan ada yang sama kat sini. So, awak boleh katakan R subset daripada S. Okay, sebab ada yang sama walaupun tak semua sama. Okay, nampak tak? Dia kat sini, lihat dia ada dua tau. Dia ada dua nilai. Dia berada kat sini. Tengok kat sini, dia ada dua nilai A, B. Tapi dia ada dua elemen. Yang ni BCD dia ada 3 elemen. So 2 lebih kecil daripada 3. So awak boleh katakan R lebih kecil daripada S. Cuma ingat simbol set ni awak kena lembutkan dia sahaja. Lembutkan dia punya ni. Simbol. Okey. Lembutkan dia punya simbol. Dan yang lagi satu punya simbol ni maksud dia kalau ada yang sama. Tak kisahlah satu ke, semua ke. Kalau elok semualah. Tapi kalau ada certain yang sama, maksudnya dia ada yang sama lah. Just tambah baris bawah sahaja. Kalau tak sama lah. Maksudnya, ni je lah. Satu je lah jawapan. Kalau tak sama lah, contohnya A something kan. Sekejap, saya rasa yang ni just satu jawapan je. Okay, sebab dia tak semua sama. Sekejap saya tengok balik note saya. Saya takut kalau salah terangkan nanti kan confuse pula kan. Saya ada buat satu note lagi. Oops. Midterm. Okay, sekejap kasih saya masa sekejap. Bukan ni. Set teori ni agak keliru sebab dia banyak teori tau. Tapi tak apa. Kena so slow faham kan? Yang ni. Okay, sekejap saya check. Okay, dia kurang. Okay, sebab dia sama. Alright. Betul lah. Maksudnya ceritanya kat sini. Kalau yang ni saya guna konsep tadi. Kalau yang ni, awak lihat kat sini, semua dalam ni, semua dalam P ni berada dalam Q. Okay, semua kelompok P dalam ni berada dalam Q. Kita boleh cakap P lebih kecil daripada Q. Okay, dan lupa nak bagi tahu. Yang ni saya ada bagi tahu sedikit perkara. Dia lagi satu dia tak sama lupa nak bagi tahu. Sekejap. Saya tengok kat sini ni ada contoh juga. Tengok subset has few or all elements. Ini lagi jelas lah. Betul lah saya terangkan tadi. So yang ni kiranya awak kena faham. Sama ada dia ada 4 semua-semua ni dalam ni. Kita boleh cakap dia lebih kecil daripada Q. Atau kita boleh cakap dia lebih kecil dan sama dengan Q. Sebab semua dalam ni sama. 1, 2, 3, 4 sama dalam ni. Macam tadi yang saya cakap purpose tu. Cuma yang konsep yang kedua ni yang agak keliru ni. Kalau AB dengan BCD, macam mana kita nak buat? Adakah R kurang daripada S dan R kurang dan sama dengan S? Okay, so macam mana? Apa solution kita? Okay. Untuk contoh kedua ni, lihat kat sini. Okay. Sama juga konsep macam yang ni, sama Yang ni dengan yang atas ni sama. Konsep dia sama, cuma yang bezakan dua simbol ni, macam tadilah. Saya cakap tadi, dua-dua ni mesti berkait. Okey, dua-dua ni mesti berkait. Kalau B kat sini, okey, ada yang sama. Okey, ada yang sama. Jadi kita boleh cakap R lebih kecil dan sama dengan S. Okey, ada yang samalah. Just ingat yang tu je. Okey. Kalau ada yang sama. Kalau ada yang sama kena ingat tu. Dan R mesti berkait, dia mesti lebih kecil daripada S. Okay, dua-dua ni betul. Saya boleh cakap dua-dua ni betul. Sebab nilai elemen kat sini ada 2, yang ni ada 3.
Okay. Kalau awak nak tahu lagi lanjut, macam mana nak jadikan dia tak boleh betul? Okay, contoh kat sini, A sama dengan 1, 2, 3. B sama dengan 1, 2, 3. Contoh kat sini. Okay, yang ni saya harap awak faham. Sama je konsep macam ni. Ingat je lah unsur dia kalau sama dan lebih sedikit elemen dia, kita just boleh cakap macam ni. Tapi kalau apa jadi kalau dia sama. Okay, dia sama tau. A dengan B ni sama. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi awak boleh cakap bahawa A ni lebih sama dengan B. Okay, A sama dengan B. Awak tak boleh cakap bahawa A lebih kecil daripada B. Salah. Sebab A dengan B ada 3 elemen masing-masing. A 3 elemen. B ada 3 elemen. Awak tak boleh cakap dia kecil. So salah kat sini. Okay, so ingat. Kalau dia cakap macam ni, maksudnya salah. Okay, maksudnya salah. So hati-hati. Dia ada certain yang boleh jadi salah. Apabila awak cakap dia A dengan B ni unsur dia sama, walaupun susunan dia tak sama lah. Contohnya kat sini saya tukar terbaliklah tempat dia. Saya letak sini 3, saya letak sini 2, 1. Okay, tapi dia punya konsep dia, unsur ni sama. Sama nombor. Okay, sama nombor, kita boleh cakap A sama dengan B. Kalau tak sama nombor, dia tak samalah. A tak sama dengan B. Kalau tak sama nombor. Contohnya 3, 2, 4. Yang ni maksudnya tak sama nombor. Itu beza dia. Tapi sekarang saya nak tunjuk yang ni dulu. Okay, yang ni saya nak awak faham dulu. Kalau unsur dalam dia sebiji sama walaupun susunan dia tak betul, kita tak boleh cakap A kurang daripada B ataupun B kurang daripada A. Tak boleh Salah. Sebab masing-masing ini adalah sama. Okay. Ini saya masukkan dalam contoh yang ketiga. Ni, kat sini 1, 2, contoh yang keempat. Okay, contoh yang keempat. Okay, contoh yang keempat yang ni. Okay, yang ni contoh tambahan. Ini contoh tambahan, tak ada masalah. Kalau sama kalau sama macam ni. Contoh yang kelima. A sama dengan 1, 2, 3. B sama dengan 4, 5, 6. Contoh Okay, so boleh cakap bahawa mereka semua ni tak ada apa-apa persamaan langsung. Elemen dia sama 3, 3. Tapi mereka ni tak sama langsung. Konten dia tak sama. Elemen dia tak sama. A tak sama dengan B. A tak kurang daripada B. Boleh cakap macam-macam. Kat sini boleh elaborate macam-macam. A tak kurang dan sama dengan B. Okay. Macam-macam lah boleh cakap kat sini. Dan A bukan elemen of B. Maksudnya set A ni bukannya set B lah. Awak tak boleh cakap macam tu. Dekat sini slash. Okay, lupa nak slash. Kat sini maksudnya banyak yang tak kena. Okay, maksudnya semua tak sama. A tak sama dengan B. A tak kecil daripada B. Maksudnya A ni tak kecil tak besar juga kan. Dia banyak lah. Dia banyak tak kat situ. Sebab yang kat sini awak boleh lihat antara A dengan B ni masing-masing semuanya tak sama. Nothing similar kat sini. Mereka adalah set independent. Okay. Awak boleh cakap bahawa A dengan B itu adalah asing-asing. Okay. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Mereka adalah asing-asing. A dengan B ni duduk terpisah. Okay. Jadi apa-apa pun, mereka tak ada apa-apa persamaan, mereka tak ada apa-apa simbol. Mereka bukan subset, mereka bukan superset, mereka bukan proper subset ataupun sebagainya. Mereka tak ada apa-apa. Maksudnya tak ada apa-apa kaitan, tak ada apa-apa hubungan. No relationship. Okay, no relationship. Tak ada apa-apa hubungan A dengan B ni. Sebab mereka terpisah. Terpisah. Okay, so hati-hati Dia ada banyak ragam soalan.
Tapi buat masa ni, kita cuma fahami dulu apa konsep simbol-simbol. Nanti kita go through lebih lanjut. Okay, first saya ajar awak tadi teori apa itu set. Okay, saya ulang balik. Set tu apa? Set tu adalah collection daripada pelbagai elemen. Okay. Yang kedua, kita belajar apa itu elemen. Okay, elemen ni ada dua simbol, E dan bukan E. Kalau A berada dalam satu set P, jadi kita katakan A is element of P. Okay, unsur A berada dalam P. Okay, unsur A berada dalam sesuatu set lah. Dan nombor 3 ni tidak berada dalam P. Maksudnya nombor 3 tu tak ada langsung dalam P. Ini kita panggil dia set of element. Okay, so saya harap yang ni awak faham. Basic ni. Ni satu. Kena faham yang ni. Okay, sebab ni famous. Okay, ni tak famous. Okay, yang ni nombor 2 ni famous. Ni kena fahamkan. Yang superset ni tak famous. Yang ni 2 ni famous. Okay, yang ni pun kena fahamkan. Ini sahaja famous. Okay, dan ingat subset dengan proper subset ni sangat berkait. Okay, subset dengan proper subset ni sangat berkait. Dan kat sini apa lagi Oh ya, saya ada sedikit tambahan. A kurang dan sama dengan B awak boleh tulis. B kurang dan sama dengan A pun awak boleh tulis. Okey, lupa nak bagi tahu. Sebab apa? Sebab dia ada tanda sama kat sini. Okey, jadi boleh gunalah kat situ. Ataupun simbol yang terbalik, A lebih besar dan sama dengan B, B lebih besar dan sama dengan A. Asalkan ada tanda sama dengan. Okey, untuk yang konsep yang ada ni lah. Apa panggil? Bilangan yang sama, unsur yang sama. Okey, ni semua boleh. Cuma yang kurang sahaja tak boleh lah. Atau lebih sahaja pun tak boleh. Ataupun boleh cakap A lebih besar daripada B ni salah, B lebih besar daripada A pun salah. Ini syarat apabila nombor 4 ni salah. Dia ada banyak ragam kat sini. Okay. So kena faham contoh 3 dengan contoh 4 ni. Okay, contoh 3 dan contoh 4 kena faham. So yang ni saya just contoh sahaja. Okay, soalan nombor 5 sama juga. Nombor 5 ni saya ajar berkenaan dengan simbol equation. Okay, simbol equation di mana apa jadi kalau simbol dia tak langsung ada relationship. So no relationship ni maksudnya tiada apa-apa simbol set teori yang berkenaan. Okay, tiada apa-apa. So mereka terasing. Itu je lah. Ken, ada lagi tak? Okay, saya cek. 1, 2, 3, 4. Okay, ada lagi. Okay, so ni adalah teori-teori dia. So nanti note ni saya akan bagi dalam grup. Jangan risau. Siapa yang tak sempat salin tu nanti saya bagi. Yang kedua, yang seterusnya. Okay, yang ni saya go laju tu, teori ni saya go laju je sebab yang tu ada dalam slide dan yang ni pun saya salin kat sini. Cuma nanti kita akan try buat sama-sama latihan kita akan try buat sama-sama latihan ni, midterm ni. Ataupun saya akan bincang terus yang ni lah, saya praktis ni, tak ada masalah. Okay, lagi sikit. Kalau yang keenam yang keenam, kalau suatu set Q, okay, suatu set Q ni tak ada apa-apa. Okay, kita boleh cakap bahawa Q adalah null. Okay, ataupun boleh cakap set kosong ataupun null ataupun kosong yang di-slashkan. Okay, maksudnya Q tu tak ada apa-apa unsur pun dalam tu. Okay, ingat Q adalah set kosong. Di mana set kosong ni macam hantu. Tak ada apa-apa langsung dalam tu. Kosong je. Dia ada angin je. Okay. Dan kita boleh tuliskan kat sini. Simbol dia adalah null. Simbol null kat sini.
Tapi ingat, kalau saya katakan P sama dengan set kosong yang ada null, okay, ini bukan set kosong. Okay, ini adalah not null. Okay, bukan set kosong. Ataupun saya tulis dalam bahasa Melayu, bukan set kosong. Kenapa kat sini bukan set kosong? Sebab dalam set ni ada simbol. Okay, bila dalam set tu ada simbol, maksudnya dia tu wujud. Wujud. Walaupun simbol dia adalah simbol set kosong. Jangan pastikan jangan ada apa-apa dalam ni. Baru dia boleh jadi null. Kalau ada apa-apa dalam sesuatu set, maksudnya dia bukan set kosong. Tak kisahlah dia tu siapa. Dia tu null ke, dia tu nombor ke, dia tu huruf ke. Jangan kasih sesiapa masuk dalam tu. Kalau sesiapa yang masuk dalam tu, maksudnya dia adalah wujud. Okay, dia bukan set kosong. So hati-hati. Okay, ini pun ragam soalan yang sangat-sangat hebat. Okay, kadang-kadang pelajar pun confuse. Okay, yang ketujuh. Sekejap simbol null. Simbol sama dengan dah. Subset, superset dah. Ingat superset tadi tu sama superset tu maksudnya lebih dan sama dengan. Dia just kita tak famous tau guna simbol superset ni. Kita guna simbol subset sahaja. Okay, sebabnya awak tahulah kalau P ni so dia sama je dengan Q lebih besar daripada P. Okay, sama je. Sebab tu saya cakap yang ni tak famous. Okay. Apa lagi Okay. Repetition. Okay, pengulangan. Repetition element. Okay, boleh katakan contohnya saya letakkan unsur B ataupun set B A, F, G, H, E. Contoh Kemudian saya letakkan C sama dengan A, 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 F, G, H, E. Contoh contoh. Okay. So kat sini unsur dia nampak macam banyak tau. B ni macam banyak daripada C. Okay, B ni nampak macam banyak daripada C. Tapi ingat, dalam set teori, pengulangan tidak dikira. Maksudnya unsur yang banyak kali diulang tu, dia tak akan ambil kira. Okay, sama juga dengan susunan. Susunan juga tidak diambil kira. Awak boleh tengok dalam notes yang lecturer masing-masing bagi. Kat sini kot. Okay. Okay, kat sini Okay ni. Order of element is meaningless. Maksudnya susunan dalam setiap elemen tu adalah tidak ada apa-apa efek pun. Dia maksudnya tak ada apa-apa masalah. Jadi kalau macam tunggal terbalik ke apa ke dia still sama Kemudian dia juga tak kisah kalau berapa banyak elemen tu diulang sekalipun ataupun dilistkan dalam satu set. Macam sekarang ni kan awak lihat ada banyak A dan ada banyak E. Dia tak kisah pun ada banyak pun. Dia anggap still ada satu. Kewujudan dia hanyalah sekali sahaja. So dia akan jadi macam ni. Okay. Jadi awak tak boleh cakap. Kita tak boleh cakap bahawa B lebih kecil daripada C. Okay. Salah. Tapi awak boleh cakap B lebih kecil dan sama dengan C. Yang ni betul. Okay. Sebab dia sama konsep. Sama konsep pula. Sama elemen. Okay. Ini teori kena tahu. Walaupun dia repetition, dia berulang, tapi kita anggap kewujudan itu hanyalah sekali sahaja. Dan susunan tidak penting. Okay. So kena faham dan take note macam mana operation ni berlangsung. Okay, rasanya ada lagi. Sekejap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so repetition ni maksudnya ingat saya cakap tadi. Saya
Saya ulang kat sini dalam bahasa Melayu. Susunan tak penting. Maksudnya kalau dia tak susun ikut urutan pun tak apa. Tapi yang penting ada elemen dia tu repetition pun tak penting Maksudnya awak boleh cakap setiap unsur diambil sekali sahaja. Setiap unsur dikira sekali. Sekali tanpa pengulangan. Okay, maksudnya tak ada ulang lah. So kalau apa-apa ulang pun dia tak ada efek Okay, so kat sini awak boleh cakap yang bahawa B sama dengan C. Okay, B sama dengan C, B kurang dan sama dengan C. Okay, so yang tu kena tahu. Okay, so ini kena faham konsep yang nombor 7 ni pun kita tahu. Kalau P lebih kecil dan sama dengan Q, maksudnya Q lebih besar dan sama dengan P. Itu dia konsep dekat situ. Ini biasalah korang dah tahu kan. Lepas tu, kalau set kosong, dia adalah null. Kalau dia ada sesuatu dalam set kosong, maksudnya dia bukan null. Tak kisahlah simbol negatif, simbol lambda, huruf ataupun nombor. Okay, apa-apa jangan kasih ada dalam tu. Kemudian, kena faham konsep dia apabila unsur dia tak sama, dia tiada apa-apa relationship dan sebagainya. Yang ni tadi saya ulang tadi. Okay, so yang tu kena faham. Okay. Set equality dah. Ini dah. Okay, yang ni pula. Kefahaman berkenaan dengan integer. Ini saya ambil kat sini Okay, mesti ada yang confuse. Apa itu natural number? Apa itu integers? Apa itu positive integers? Okay. Okay, so kita lihat kat sini perbezaan-perbezaan antara nombor-nombor tersebut. Kalau tak faham lagi yang berkenaan dengan set teori tu, korang just search je dekat Google macam tadi kan. Search je dekat Google, kat sini ada contoh dia banyak. So korang just cuba fikir balik macam mana dia buat tu. Okay. Okay, right. Sekarang kita lihat yang ni nombor pula. Tadi berkenaan dengan set, hari ni kita tengok dengan nombor. Natural number ni start dengan nombor kosong. Okay, natural number ni start dengan nombor kosong. Digit yang maksudnya kalau kita start dengan sifar lah kan. Dan dia mestilah berturutan sampailah ke infinity. Okay, tidak ada penghentian. Dia akan terus je sahaja. Okay, ini natural number. Apa beza natural number dengan positive integers? Dia sama je, tak ada beza pun. Yang membezakan dia adalah dia tiada pecahan. Yang membezakan dia adalah kosong bukan positif. Okey, kosong bukan plus minus. Okey, kosong bukan simbol positif ataupun simbol negatif. Kosong adalah sifar. Okey, kosong adalah sifar. Kosong adalah sifar. Di mana kosong ni tiada apa-apa nilai. So kalau awak kata kosong tu adalah negatif, tu salah lah. Kalau awak kata kosong tu adalah positif, tu salah lah. Okay? Jadi sebab tu beza dia, kosong tu tak ada. Okay, dan ingat ya, natural numbers dan positive integers ni adalah nombor bulat. Okay, nombor yang tiada point-point. Okay, sama juga dengan integers, tiada point-point. Nombor yang bersih sahaja. Okay, nombor bersih yang tiada point. Cuma, integers ni terdiri daripada negatif dan positif. Okay, start daripada negatif infinity. Infinity tu daripada nombor apa-apa lah. Sampai ke infinity yang positif. Maksudnya nombor yang negatif sampailah nombor yang positif. Okay. So, boleh cakap yang nombor dia tiada penghentian. Sebab tu dibuat kat sini dot. Dot. Okay, yang ni Oops. Dot. Negatif 2, negatif 1 dan seterusnya. Dot. Okay, next. Real numbers dengan rational numbers, apa beza dia? Sebab dua-dua ni ada point. Okay, dua-dua ni ada point. Okay, apa beza dia? Dua-dua ni juga ada negatif. Okay. Bagi saya,
rational numbers adalah sesuatu nombor yang mempunyai pecahan. Senang cerita, rational numbers ni adalah konsep pecahan. Ini adalah fraction. Okay, fraction. Fraction tu maksudnya fraction adalah sesuatu nombor sama ada 3/2 ataupun dalam tukar dalam point dia akan dapat 1.5 lah. Sama ada 2/2 kita dapat 1. Ini semua ni adalah fraction. Walaupun nombor dia tak ada point. Macam nombor 15 ni pun dia adalah fraction walaupun dia tak ada point. Rational number ni adalah sesuatu nombor yang sama ada dalam bentuk pecahan, nombor perpuluhan ataupun nombor biasa. Itu sahaja. Tak kisahlah dia negatif ke positif. Beza dia dengan real numbers. Real numbers ni dia termasuk dalam golongan nombor yang sangat besar. Okay, nombor yang sangat besar contohnya nombor 47.3. Okay. Pi ni adalah 3.141 bla bla bla. Okay, 3.142 kan? Bla 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 something kan? Okay, dia adalah nombor yang sangat besar. Ataupun nombor yang sangat kompleks. Okay, cuma real numbers ni beza dia just ada pi dan mungkin awak boleh cakap nombor dia ada something yang lagi lain lah. Cuma hampir sama kat sini. Real numbers dengan rational. Beza dia dia kat sini dia ada ni pi. Yang ni tak ada pi. Okay, no pi. Okay, yang ni awak boleh cakap juga E exponential dan awak boleh cakap dia sebagai logaritma. Okay, dan sebagainya. Real numbers ni konsep dia just semua nombor kecuali rational numbers ni. Rational numbers ni dia tak ada pi Okay. So real number ni lebih besar. R lebih besar. R ni sangat besar. R ialah king king. Maksudnya segala nombor yang wujud dalam kehidupan matematik. Semua nombor Cumanya ingat kita tak ada complex number. Kalau complex tu nanti saya cerita Complex tu nanti awak pening pula. Nanti complex pula Okay, so R ni lebih kepada most of all Okay, so real numbers. Kalau nak tahu lagi, korang boleh search Google. Apa itu real numbers? Apa itu beza-beza numbers yang lain Real numbers dan sebagainya. Korang boleh search kat sini. Okay. Tengok kat sini. Okay, korang boleh tengok kat sini. Rational numbers maksudnya nombor yang melibatkan point-point dan pecahan. Kemudian, lebih kecil daripada itu adalah integers. Integers ni adalah sesuatu nombor yang positif atau negatif. Whole numbers adalah keseluruhan. Whole numbers adalah natural numbers. Okay, whole number adalah natural numbers. Betul ke? Okay, sama je. Kemudian irrational numbers. Irrational tu maksudnya berlawanan daripada rational number. Dia adalah real numbers. Okay, irrational. Irrational adalah real numbers. Di mana dia ada pi, dia ada sud ataupun radical kat sini dan sebagainya. Itu beza dia. Dia terasing daripada yang rational ni. Sebab tu saya cakap irrational ni lebih besar. Okay. So nanti korang boleh search dia mana-mana Google untuk berkenaan dengan teori. Memang banyak teori kat sini. Okay, kita ada lagi 2. Yang ni pun best. Yang ni lagi senang. Okay, kita masuk lagi teori. Lepas tu kita rehat sekejap sampai 9 suku. Sebab kita nak ambil 1 jam belajar teori dulu. Okay, baru kita buat soalan. Memang mengantuk sebab teori ni memang agak sleepy sikit. Okay, sekejap Untuk berapa sekarang? Yang ke-9 Yang ke-9 adalah cardinality. Okay, yang ni senang. Cardinality. Cardinality maksudnya size. Okay, kalau saya cakap P
ada 1, 2, 3. So cardinality dia adalah 3. Ataupun boleh cakap saiz bagi P adalah 3. Okay, sangat senang. Maksudnya ada 3 elemen. Cardinality ni maksudnya saiz dalam tu. Elemen dalam tu. Ada berapa elemen? Okay, ataupun boleh cakap Q sama dengan A, B, C, D. Dan awak boleh cakap cardinality dia adalah 4. Ataupun saiz bagi Q kita tulis macam bentuk modulus. Saiz Q adalah 4. Okay, ini cardinality. Sangat senang. Okay, tapi kan dia tak akan tanyalah soalan tu, dia tak akan tanya find the cardinality of bla bla bla. Okay, soalan cuma cakap macam ni je. Find X dalam bentuk modulus. Okay, given X sama dengan 0A9B7. Okay, macam tu saja. Dia bagi macam ni kalau dalam soalan lah. So kalau dia minta macam ni, maksudnya awak kena cari saiz dia lah ataupun cardinality dia ada 5. Itu sahaja. So hati-hati bila kita jawab soalan. Saiz ni maksudnya dia akan bagi dalam bentuk palang. Bentuk palang macam tu. So itu saiz cardinality. Sangat senang. Power of sets pula. Dia ada P kuasa A. Silap. P A macam ni something. P bukan probability. P maksudnya power. Okay, PA. Contohnya kalau saya cakap kat sini. Set A ada dalam. Kita guna nombor yang senang je. Nombor 1, 2, 3. Okay, nombor yang paling senang. Easy sahaja. Okay, power of set ni maksudnya subset. Okay, bukan subset yang tadi, bukan simbol tadi. Tapi subset ni maksudnya unsur setiap set. Okay, unsur-unsur setiap set. Bukan unsur-unsur yang ni. Maksudnya pecahan-pecahan unsur. Nanti saya explain lagi. Subset ni maksudnya awak kena senaraikan set kosong. Okay. Set kosong. Sebab dalam set A ni, saya kurangkanlah. Saya kurangkan sikit. Sampai 1, 2 sahaja. Okay. Dalam set A ni ada 2 elemen sahaja. Okay. Dalam set A ni ada 2 elemen, iaitu 1 dan 2. Okay. Dan awak bila nak cari subset bagi A, kita tuliskan sebagai PA. Di mana power of A. Power of A. So kita start dengan set kosong sebab setiap set, okay, setiap apa-apa set sekalipun mesti ada hantu kat sini. Okay, mesti ada set kosong. Mesti ada hantu, kita panggil dia hantu. Okay, lepas tu kita ada unsur 1, elemen 1 kat sini. Lepas tu kita ada elemen 2. Lepas tu kita ada elemen gabungan 1 dan 2. Okay. So kat sini, ini namanya adalah subset. Okay, first awak ambil hantu dulu. Lepas tu ambil satu-satu setiap elemen. Okay, 1 dengan 2 ni. Letak dalam ni. Lepas tu gabungkan kedua-dua ni. Okay, so yang ni, dia ada 4 elemen. Okay, so kat sini, 1, 2, 3, 4 subset. Okay, so jawapan dia adalah 4. P of A ni maksudnya subset dan awak kena senaraikan dia dan nyatakan berapa saiz dia. Cardinality A, sorry. Betul kan? Oh, okay, betul lah. So awak kena senaraikan macam ni, awak tengok kat sini. Dia senaraikan. Lepas tu awak kena ni lah. Tengoklah kalau dia tanya cardinality baru awak jawab 4. Kalau dia tanya cardinality of PA. Macam tu.
So sama dengan 4 lah. Okay, sebab dia ada 4 elemen. 1, 2, 3, 4. Okay, ni kalau dia tak tanya tak payah buat lah. Sekejap saya check balik. Okay. So ingat tau, set kosong ni sentiasa ada pada setiap set. Okay, cukuplah teori untuk rasanya hari ini teori banyak sebab teori ni agak sakit nak belajar. Saya kena ajar cepat sebab kita ada 1 jam je. Dan sebab saya nak go through kepada latihan. Latihan tu jangan risau sebab saya akan go slow-slow. Yang teori ni saya kena go cepat-cepat sebab dia awak boleh baca dan awak boleh search kat Google je. Latihan tu awak tak boleh search Latihan tu kita kena try buat sendiri. Sebab tu yang latihan tu saya akan go slow-slow. Okay. Sesiapa yang rasa terlepas nanti awak boleh check balik rekaman kelas. Okay, and kita ada lagi tak yang tertinggal? Sekejap saya check balik. Okay, sampai power set dia kat sini je agak keliru. Kalau dalam notes ni, okay, awak boleh tulis sebagai 2 kuasa A. Okay, awak boleh tuliskan sebagai 2 kuasa A. Ataupun kalau tak nak tulis 2 kuasa A pun awak boleh tuliskan sebagai PA. Tak ada masalah pun. Yang penting nampaklah power of siapa power of A So dia start dengan XYZ ni, dia start dengan set kosong. Lepas tu dia ambil X. Okay, dia ambil X kat sini. Kemudian dia ambil Y. Dia ambil Z. Kemudian dia ambil XY. Lepas tu dia ambil XZ. Lepas tu dia ambil YZ. Okay, dia kembangkan macam tu. Dia buat satu-satu. Dia buat macam ni. XY. Lepas tu XZ. Lepas tu dia tukar tempat. Dia tukar tempat, dia ambil kat Y pula. YZ. Dia tak boleh pandang belakang. Maksudnya, awak tak boleh cakap dia kata dia ambil pada YX. Okay, YX ni sama je dengan XY. Ingat susunan tak penting. Sebabkan XY ni dah ada, so YX tak boleh. Salah. So hati-hati. Okay, dia tak boleh sama. Walaupun susunan dia tak betul. And then last kali jangan lupa gabungkan keseluruhan. XYZ. Macam ni. XYZ. Sebab tu kalau tengok kat sini, kalau nak tahu saiz dia ada berapa, kalau dia suruh awak senaraikan awak tak tahu ada berapa jawapan ni. Saya tak berapa yakin lah ada berapa jawapan dekat dalam ni. Okay, so saya nak awak tengok ni tips saya. Tips Tips. Kalau kita tengok kat sini, kita ada 2 unsur. Ni saya gelarkan dia sebagai B lah. Okay, ni B. Okay. Okay, ni B. Kalau saya gelarkan dia sebagai B, sebagai 1, 2 ni, dalam ni dia ada 2 elemen. Okay, dalam tu dia ada 2 elemen. So kalau awak try buat macam ni, 2 kuasa A ni maksudnya 2 kuasa 2. Okay, sebab dia ada 2 elemen. 1, 2. So 2 kuasa 2 adalah 4 subset. Okay. So kalau set B ni ada 2 elemen, so 2 kuasa 2 adalah 4 subset. Kalau kat sini, question yang ni dia ada 3 elemen. So dia ada 3 elemen. Okay, 3 elemen. So kalau awak nak tahu ada berapa jawapan dalam ni, okay, awak kena tengok 2 kuasa berapa. 2 kuasa 3. Okay, 2 kuasa 3 maksudnya 2 kali 2 kali 2. So sama dengan 8. Okay, so dia ada 8 subset. Okay, 8 subset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Pernah tahu ada satu soalan dekat dalam soalan yang latihan yang saya bagi ni, ataupun lecturer yang masing-masing dapat kan daripada ni, dia suruh listkan elemen ni. Okay. So dia ada X ni ada 5 elemen.
So kena senaraikan lah 2 kuasa 5 tu. 2 kuasa 5 kan misalnya 32 subset. So 32 subset tu awak kena senaraikan. Banyak so dia kena check ada berapa jawapan sebenarnya. Okay, so ni cara tipsnya awak boleh check Okay. Alright. So rehat dulu dalam masa 2 minit sementara kita masuk kepada latihan ni. Okay, rehat dulu 2 minit. 9.18 kita sambung. Kalau ada apa-apa soalan, awak boleh terus tanya dalam Google Meet. Okay. So kita sambung lagi sampai pukul 10 suku sebab memang hari ni lama sangat Okay, cukup sampai teori. Okay, cukup sampai teori. Okay, saya tengok kepada latihan. Okay, ni nombor 1 Okay, determine whether each of this statement is true or false. Maksudnya dia suruh kita nyatakan bahawa pernyataan tersebut adalah betul ataupun tidak. Okay, so kita tengok soalan A. Adakah X ni berada dalam sesuatu set yang mempunyai X? Katakan awak rasa keliru kan? Macam mana ni? Tak faham kan? Okay, awak anggap je yang sesuatu dalam ni, okay, A sebagai X. Okay, A sebagai X. Jadi cuba saya tanya awak, kalau awak try buat macam ni, gantikan dia sebagai A, so X berada dalam A. Okay, X berada dalam A. Maksudnya betul lah, X tu berada dalam sesuatu set yang mempunyai A, di mana A tu juga mempunyai X. Jadi huruf X ni sebenarnya wujud dalam sesuatu set yang mempunyai dalam dia huruf X. Okay, kalau ada X tu maksudnya betul lah. Lainlah kalau dekat sini dia tukar huruf Y kan. So kat situ salah lah. Okay, maksudnya huruf X ni ada dalam tu. Okay, walaupun dia terkurung banyak kali pun, dia still ada dalam tu. Jadi kita boleh cakap bahawa jawapan dia adalah true. Okay, sebab nilai X ni dia ada dalam sesuatu set. Okay, kalau awak rasa confused nak declare A sebagai apa kan, tak payah. Yang ni awak tak payah buat. Cuma yang awak kena ingat kat sini, konsep dia, nilai X tu berada dalam sesuatu set yang ada banyak-banyak set ni. So dia ada huruf X. So betul lah, true. Okay, kena tahu yang tu. Okay. So ini kena faham. Konsep ni maksudnya element of. Okay, maksudnya X tu adalah unsur dalam sesuatu set. Okay, kita tengok soalan C dulu sebelum kita go kepada soalan B.
Soalan C ni sama juga. X ni berada dalam sesuatu set yang mempunyai huruf X. Macam saya cakap tadi, kalau saya tulis kat sini, A berada dalam sesuatu unsur yang mempunyai A, B, C. Okay, sama macam tadi, A berada dalam A. So betul lah. Okay, yang ni true. Sama konsep dia. Okay, ni sama juga, set kosong berada dalam sesuatu set yang mempunyai set kosong. Sebab saya dah cakap, dia bukan hantu kalau ada dia dalam sesuatu set. Ingat kalau ada set kosong dalam sesuatu set, maka yang ini bukan hantu Yang ini bukan hantu ataupun bukan set kosong. So maksudnya set kosong ni berada dalam set ni Okay, so dia adalah true. Okay, ni saya go last Ni dengan ni saya go last. Sekarang saya nak tanya set kosong sebab set kosong ni senang. Okay, lagi satu. Kalau awak keliru, set kosong tu bukan hantu ke, okay, kalau rasa keliru lah, ingat bahawa set kosong selalu ada dalam setiap set. Okay, set kosong selalu ada dalam setiap set. Maksudnya hantu sentiasa ada dalam setiap rumah. Okay, macam seorang lain sebut tu. Okay, set kosong sentiasa ada dalam setiap set. Contohnya kalau saya cakap A sama dengan 1, 2. Okay, so set kosong tu wujud. Okay, set kosong wujud. Sebab dia tak boleh nampak benda tu tak boleh nampak. So kita tahu dia tu ada dalam sesuatu set. Okay, jangan risau dia mesti sentiasa ada. Okay, and awak kena faham set kosong ni sentiasa ada dalam sesuatu set dan dia mestilah sama dan kurang daripada sesuatu set ni. So betul jugalah. Okay. Sekejap. Ini saya go nanti saya go kepada soalan ni dulu B. Okay, so sekarang ni awak faham dulu apa maksud simbol elemen. Simbol elemen ni maksudnya dia berada dalam sesuatu set Untuk soalan A, C dan F. Itu kena faham. Okay, sebabnya X berada dalam sesuatu set dan X juga berada dalam sesuatu set. So set kosong juga berada dalam setiap set. Jadi semua ni adalah true. Manakala untuk soalan B, okay, untuk soalan B, yang ni kena tengok. Okay, soalan B ni agak confusing. X ni sama dengan dalam ni. Betul tak? X ni sama dalam ni. Tapi ingat, dia cakap huruf X. Okay, dia cakap huruf X. Dia tak cakap set X kurang dan sama dengan set X. Okay, tu beza dia. Okay, beza dia dengan penggunaan simbol E dengan simbol ni. Beza dia, penggunaan dia. Okay, beza beza. Kalau awak cakap E, maksudnya A, E something lah. Awak boleh cakap A dalam ni. Okay, ini betul. Tapi kalau awak cakap A kurang dan sama dengan set A, salah. Okay, awak boleh cakap set A, okay, set A lebih kurang daripada set A. Itu betul. Okay, beza dia dekat situ sahaja. Dia punya penulisan. Okay, beza dia dekat penulisan. Kalau A ni tak ada dia punya curly bracket dia tu, okay, simbol ni tak boleh gunakan. Okay, simbol ni tak boleh gunakan. Sebab apa saya cakap tak boleh gunakan? Sebabnya kalau tengok balik contoh tadi, okay, tengok balik contoh tadi, okay, penggunaan saya guna kat sini adalah set P lebih kecil daripada set Q. Ataupun kalau saya nak tulis, saya akan tulis dalam bentuk yang macam ni. Curly bracket something. Okay, contohnya curly bracket 1 lebih kecil dan sama dengan daripada curly bracket 1, 2. Yang itu baru betul. Kalau awak just tulis sahaja unsur 1 lebih kecil dan sama dengan set 1 dan 2, salah.
Okay, sebab dia tak boleh nombor sahaja. Dia kena ada dia punya curly bracket tu. Syarat dia kena ada curly bracket. Kalau tak ada, salah. Itu beza penggunaan simbol E dengan simbol yang ni. Okay. Kalau dia ada simbol yang curly bracket tu, dia betul. Kalau dia tak ada, dia salah. So kat sini kan awak boleh cakap dia salah. Sebab dia tak ada simbol curly bracket tu. Okay, dia tak ada ni. Ni tak ada, ni tak ada. Sebab tu dia salah. Okay, tapi simbol ini dia tak kisah. Ada ke tak ada ke dia tak kisah. Okay, itu satu. Okay, so yang ni false. Satu jawapan false. Yang kedua, awak boleh lihat kat sini, sama juga ceritanya. X ni tak ada apa-apa. Bila tak ada apa-apa dia punya curly bracket, kita anggap dia sebagai set X. Tapi kita tak tahu siapa set X. Okay, set X tu siapa? Tak tahu. Okay, so dia adalah false. Sebab dia tak ada dia punya ni, bracket. Okay, dia tak ada dia punya bracket kat sini. Okay, dia tak ada bracket. Kalau dia ada, baru cakap true lah. Okay, kalau macam ni dia true. Tapi sebabkan dia tak ada set tu, dia jadi false. Okay, ni hati-hati. Kalau dia tak ada curly bracket, awak anggap dia sebagai set X. Dia sangat besar. Set X ni sangat besar. Dan kita tak tahu apa dia. Sebab dia tak nyatakan X tu siapa. Dia tak declare pun. X tu sama dengan something. Dia tak declare. Siapa? Okay, dia tak declare. So, awak tak boleh cakap dia true. So, dia adalah false. Okay, biasa kan kalau awak dapat soalan kan dia akan bagi A sama dengan bla bla bla. Okay, B sama dengan something. Lepas tu awak bolehlah declare terus. Awak boleh cakap A lebih kecil dan sama dengan B kan. Tapi kat sini dia tak declare X tu siapa. So sebab tu kita cakap dia false. Sama dengan yang ni. Okay, sebab tu saya cakap simbol ni hati-hati. Okay, kena ada dia punya curly bracket. Okay, dan untuk penggunaan elemen ni, simbol E ni tak ada masalah. Yang depan dia je tak ada masalah. Yang belakang ni kena ada lah. Kalau tak ada, dia anggap sebagai set. Contohnya X element of something lah. Cakap X element of X. Ini dia akan jadi salah. Sebab yang ni dia kat depan ni je. Okay, simbol yang kat depan. Simbol kat belakang ni jangan buat apa-apa. Kalau dia tak ada, dia jadi salah. Okay. So dia kena ada. Benda ni kena ada. Baru dia jadi betul. Kalau yang ni belakang dia tak ada, dia jadi salah. Sebab tu saya cakap soalan ni ada banyak ragam. Okay. So hati-hati. Okay, saya tuliskan kat sini syarat-syarat dia. Syarat simbol tadi, saya tulis kat sini. Syarat simbol. Nanti supaya semua ingatlah. Syarat simbol. Yang first simbol E ni. Okay, contohnya kalau awak letak X, E, X. Okay, ataupun X, E, double simbol X. Okay, ini betul Okay, ini betul. Tapi kalau awak buat macam ni, X, E, X, salah. X, E, A, salah. Sebabnya, bila dia tak ada dekat sini belah kanan ni, okay, belah kanan ni, saya letak kat sini warna hijau. Okay, ini belah kanan ni. Okay. So, kalau dia tak ada dia punya curly bracket, kita anggap dia sebagai sesuatu set. Okay, awak boleh cakap yang ni sebagai set X. Tapi set X ni siapa? Awak boleh cakap kat sini set A. So, set A tu siapa? Tak tahu. So, kita tak tahu, kita boleh cakap dia salah terus. Okay, dia kat sini priority dia belah kanan. Okay, priority dia dekat belah kanan. Itu syarat simbol dia. Dekat belah kiri pula, syarat simbol yang belah kiri adalah simbol yang ni. Syarat simbol. Kalau awak kata set X, okay, lebih kecil dan sama dengan set X, okay, ini betul.
set X lebih kecil dan sama dengan set bagi set X. Okey, ini pun betul. Tapi kalau lupa belah kiri ni tak buat apa-apa simbol curly bracket tu, okey, belah sini tak ada, so dia jadi salah. So dia ada ragam-ragam dia. So ni salah. So dia ada syarat-syarat dia. Okay, so ada satu betul, satu salah, dua betul, dua salah, so tiga betul. So yang ni apa pula jawapan dia? Set kosong lebih kecil dan sama dengan sesuatu set. Okay, betul lah, true. Sebab set kosong sentiasa ada dalam ni. Set kosong sentiasa ada dalam setiap set. So yang ni betul lah. Yang risau set kosong sentiasa ada, jangan risau. Cuma sekarang ni beza dia nak fahamkan yang ni, konsep dia punya simbol ni. So hati-hati jadi kalau contoh saya bagi kat sini, ada lagi satu contoh midterm. Tak adalah pula. Tak apa. Saya bagi contoh lah. Okay, yang ni saya kecilkan. Okay, saya tak tepi kat sini. Okay. Okay, so hati-hati penggunaan simbol ni. Okay, so apa lagi soalan yang seterusnya kalau saya letakkan let's try lah nak cari soalan lagi sebenarnya. Ini tak banyak tau. Okay, saya try ambil soalan ni. Okay, so boleh tengok kat sini, ni ada contoh soalan. Okay, so diberi bahawa set P dan Q adalah sesuatu set di mana set P ni adalah set kosong 2, 2, 2, 24, 28, 246. Kemudian Q ialah subset bagi 2, 4, 6, 8. Okay, so kalau macam ni kan soalan dia macam susah sangat kan. Okay, so kita tengok P balik. Ingat P ni kita tak boleh tulis dia sebanyak berkali-kali. Kita kena tulis dia sebanyak sekali sahaja. So, set kosong 2, 2, 4, 2, 8, 2, 4, 6 ini sahaja. So, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia potong yang ni lah. So, dia ada 5 elemen. Kalau Q, dia nak subset tau. Q ni adalah subset bagi 2, 4, 6, 8. So, kalau sini ada 2 kuasa 4. So, kalau 2 kuasa 4 maksudnya ada 16 subset. Okay, 16 subset tu banyak tau. Kita ada 16 subset. Maksudnya nak kena buat satu-satu tu panjang. Kita kena buat dengan set kosong, kena letak nombor 2, nombor 4, nombor 6, nombor 8, lepas tu 2, 4. Kan? Dia lagi panjang. 2, 6 dan sebagainya. Okay, banyak lagi. Sampailah 16. Cukup 16 kita cakap dia sebagai subset.
Okay, so benda ni makan masa tau nak buat dia punya subset. Nanti saya ajar cara nak buat subset. Cuma sekarang ni saya nak bagi tahu. Dia suruh bagi tahu determine which of the following combinations about set are false. Takkanlah kita rajin-rajin nak buat semua ni kan? So kita kena tahu, adakah P ni sama dengan Q? Okay, so P tak sama dengan Q. Okay, P tak sama dengan Q. Tapi dia nak jawapan yang salah. Okay, so P tak sama dengan Q tu betul. Sebab kat sini awak boleh cakap bahawa dekat dalam ni, dia punya jawapan dia tak sama dalam ni. Okay, P tak sama dengan Q. Okay, jawapan dia tak sama. Okay, sebab kat sini kita ada nombor 6. Kita ada nombor 4. Yang ni tak ada nombor 4. Dia ada nombor 2, 4 sahaja. Dia tak ada single nombor 4. Dia tak ada single langsung pun nombor 4 tu. So maksudnya P tak sama dengan Q. Tapi dia nak jawapan yang salah. So kita cari dulu jawapan yang betul. Okay, dan P ni juga, awak lihat P ni ada 1, 2, 3, 4, 5 elemen. Okay. Dalam ni dia ada 6 subset. So maksudnya 6 subset pula. 16 elemen. Okay, element of subset. Dia ada banyak So maksudnya P lebih kecil daripada Q. Okay, P lebih kecil daripada Q. Dan ada juga sama antara konsep-konsep dalam ni. Awak boleh lihat ada yang sama. Okay, set kosong sama. Okay, set kosong ni sama. 2 ni sama. Okay, kemudian 2, 4 ni sama. Okay, kemudian ada lagi dalam ni 28 kan. Dia ada 28. Okay, kemudian dia ada bla 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 sampai 246 digabungkan 246. So dalam tu dia ada yang sama. Okay, so P lebih kecil dan sama dengan Q. Betul. Jadi jawapan yang satu-satunya salah adalah ni lah, P sama dengan Q ni salah. So jawapan yang salah tu kita ambil. Okay. So kita sebenarnya kalau tak nak senaraikan semua pun tak apa. Yang penting kita tahu bahawa berapa banyak bilangan subset yang ada dalam suatu set tu. Kalau set Q ni ada 16 subset, so pandai-pandailah kita just adjust saja dalam tu. Kemudian P tu ada berapa? Berapa elemen? So P tu ada 5 elemen. So 5 kalah lah dengan 16 kan? So 5 lebih kecil daripada 16. So kita boleh cakap P lebih kecil daripada Q. Dan P mungkin lebih kecil dan sama dengan Q. Ialah sebab dia unsur dia ada yang sama tapi tak semualah. Okay, ni sama. Okay, yang ni tak sama. Okay, yang ni tak sama. Ni tak sama. Tapi tak apa, yang penting ada yang sama. Okay. Faham tak maksud saya? Q tu lebih besar daripada P. Okay, so ini contoh-contoh soalan. Okay, korang boleh check. Ini saya pada contoh-contoh ni, korang boleh check. Okay, jangan risau notes ni nanti saya upload lagi dalam grup WhatsApp. Okay, ada lagi tak? Okay, ada lagi kat sini, ada lagi satu contoh. Okay, berdasarkan ayat tersebut, yang manakah yang salah? Okay, kalau lihat kat sini, Z is element of XYZ. Okay, Z ni berada dalam sesuatu set yang merangkumi XYZ. Jadi yang ni adakah dia salah, adakah dia betul? Cuba bagi tahu. Check ke dekat Google Meet ni. Okay, betul sebabnya Z ni berada dalam ni satu set yang merangkumi XYZ. So yang ni true. Tapi dia nak yang false kan? So biar dulu.
Okay, and then X dan Z lebih kecil dan sama dengan X, Y, Z. Yang ini tengok syarat simbol dia, dia ada curly bracket pada setiap belah kiri. Okay, dia ada curly bracket. So yang ni tak ada masalah. Okay, so yang ni true atau false? Okay, betul Sebab X dengan Z ni sama. Tapi S dengan Z ni lebih kecil, lebih sedikit elemen dia berbanding dengan yang belah kanan tu. So betul Okay, next. Yang ni saya confused. Sebab saya rasa zaman masa ni saya ada pembetulan soalan. Yang ini tak silap saya, dia punya simbol dia adalah ni. Okay, ni. Simbol dia kat sini So bagi saya jawapan yang ni kita punya soalan ni D sebab saya ingat lagi lecturer saya bagi tahu yang ni soalan dia ada typo. Okay, lagi satu untuk pengetahuan, set kosong ni memang sentiasa ada dalam setiap set. Okay, kena ingat tu. Walaupun awak tengok macam betul yang jawapan ni, tapi ingat, set kosong sentiasa ada dalam mana-mana set. Walaupun dekat sini tak dinyatakan. Kena ingat tu. Okay, yang ni betul sebenarnya. Ni hati-hati soalan perangkap ni. Okay, so yang ni jawapan dia D Okay, yang ni saya bagi jawapan sebab yang ni ada typo soalan. Saya baru ingat. Soalan ni dia lama sangat masa zaman dari tahun 2019. Sangat lama. Okay, so kena faham contoh-contoh ni contoh yang paling easy. Cuma ada sedikit typo. Okay, lagi saya betulkan dengan warna hitam sebab takut nanti ramai confuse. Okay. So ini jadi false Okay, remember ingat bahawa set kosong sentiasa ada dalam setiap set. Okay, sebab apa saya habiskan week ni teori sahaja sebabnya teori dia sangat banyak dan ada banyak-banyak ragam soalan dan saya tak boleh jamin awak boleh jawab semua kalau awak tak faham So tak nak kena fahamkan dulu teori. Bila dah faham teori, kita akan boleh advance. Okay, kita dah boleh jawab terus untuk soalan-soalan seterusnya. Okay, saya dah habis kot sampai situ, sampai power set. Sebab lepas tu set identity. Set identity ni saya tak nak ajar sebab yang ni rasa tak masuk kot dalam exam. Kalau masuk pun saya rasa susah nak faham ni. Okay. Dan kalau saya ajar pun memang susah lah. Memang sila susah. Okay. Tapi tak apa sebab kita memang belajar chapter 2 ni. Nak yang basic sahaja. Okay. Dan yang ni basic SPM lah. Okay. Yang ni basic SPM. Set operation ni. Kalau bentuk yang macam union ni. A, U, B ni maksudnya kita just tambahkan sahaja. A, B tambah dengan B, C, D. Kita akan dapat A, B, C, D. Okay, tambahkan sahaja. Sebab simbol union ni, simbol dia adalah unsurnya OR. Okay, maksud dia adalah simbol OR. Okay, saya tulis. Yang ke-11 Persamaan antara simbol ni OR sama dengan simbol yang ni dia lembut sahaja. Yang ni sama dengan N. Okay, maksudnya yang ni awak boleh cakap union. Ini awak boleh cakap intersection. Kalau saya tanya P sama dengan 1, 2, 3,
Q sama dengan 345. Okay. So kalau P and Q maksudnya apa yang sama antara antara ni P dengan Q ni. Jadi kita cuba cari dalam unsur ni yang sama adalah intersection di mana yang bersilang antara P dan Q. Jadi nombor 3 ni, okey, nombor 3 ni adalah nombor yang sama. Okey, so kita tulis jawapan dia set yang ada elemen 3. Kalau awak tulis 3, salah. Okey, kena tulis dalam bracket 3. Okey, baru betul. Okey, maksudnya intersection ni maksudnya adalah yang sama Okey, ni unsur yang sama ataupun elemen yang sama. Kalau yang ni semua elemen ataupun tambah semua elemen. Okay. Or ni maksudnya union. Union tu kan kalau orang selalu cakap kan, kita ada union, ni kan, reunion. Reunion tu maksudnya berkumpul. Jadi union ni maksudnya kita kumpulkan. Kita tambahkan semuanya menjadi satu. Okay, kita kumpulkan dia. So kalau P union Q, kita kumpulkan dia lah. Kita kasih dia summarize pula. Sumkan dia, tambahkan dia. So bila kita tambahkan dia, dia akan total semua ni 1, 2, 3. 3 jangan tulis lagi sekali. Siapa tulis lagi sekali salah. So tulis 4, 5. Okay, nombor yang diulang tulis sekali sahaja. Okay, jadi union dengan intersection ni sangat senang. Ini dah belajar masa zaman sekolah lagi Jadi matematik ni masuk bab 2 ni banyak teori. Okay, soalan dia sikit je tapi teori dia banyak. Tak nak kena fahamkan teori ni Okay, lagi sikit sebelum habis. Saya habiskan awak dalam pukul 9.55 macam itulah. Sebelum pukul 10. Kalau saya buat P tolak Q. Okay, ataupun Q tolak P. Okay, maksudnya P tolak Q ni. Okay, maksud dia kita ambil huruf P tau. Okay, kita ambil huruf P ni. 1, 2, 3 kan. Kemudian kita tolak dengan Q dia adalah 3, 4, 5. Tapi antara yang kita tolak ni, nombor 3 je yang dapat tolak dengan 3. Sebab nombor 4 dengan 5 ni tak boleh buat apa-apa. Okey, nombor 4, 5 ni tak ada apa-apa kena-mengena dengan nombor 1, 2. So dia diabaikan. Okey, ni diabaikan Diabaikan. Okey, ni diabaikan. So sebenarnya bila kita tolakkan dia, okey, kita akan dapat jawapan 1 dan 2 sahaja. Okey, sebab apa? Kenapa nombor 4, 5 ni tak diambil? Okey, sebab apa Okey. Kalau buat macam ni dia agak confused. Okey, kita tengok dari segi ni. Kita ambil P 1, 2, 3 1, 2, 3. Okey. Cuba tolakkan dengan Q di mana Q ni ada tak nombor yang sama? Okey, so ada nombor yang sama iaitu nombor 3. So cuba tolak dengan 3. Okey, dia jadi macam tu. Sebab kita tengok apa yang sama. Okey, kita tengok apa yang sama. P tolak Q maksudnya P tolak dengan sesuatu yang sama antara P dengan Q So yang ni huruf asal dia adalah huruf P. So jawapan dia akan jadi 1, 2. So hati-hati. Yang ni bawah dia ni
Q tolak P, maksud dia start dengan Q dulu, iaitu 345. Okey, kemudian tolakkan dengan ni. Tolakkan dengan P. So 345 ni cuba tolak dengan P, nombor yang sama dia adalah 3 juga. So jawapan dia akan jadi 45. Okey, maksudnya cancelkan nombor yang sama tu. Tapi ingat ambil nombor asal dia, nombor asal dia dekat depan. Bukan nombor belakang tapi ambil nombor depan ni. P dengan P ataupun Q ni. So itu contoh penolakan. Okay, sebab tak saya soalan ni ada tolak ni macam P tolak A, B tolak P, A tolak B, yang itu kena faham. Okay, yang itu kena faham. Ini operation operation antara set. Set operation lah maksudnya. Ni kita dah masuk tajuk set operation. Okay, teori dia sampai 13 banyak sangat. Okay, sebab tu saya tak buat nota, sebab bila saya buat nota banyak saya nak kena type. Jadi saya terpaksa conteng sahaja macam ni. Biar terus bagi jawapan je. Okay. Set semesta sama dengan set semesta sinilah something. Saya tak ingatlah simbol di sana. Tegak. Sini something. Okey, ini contoh yang ke seterusnya. Contoh yang terakhir kot rasanya. Sekejap saya check balik. Contoh yang terakhir Okey, so contoh yang terakhir ni sangat senang. Ini contoh terakhir bukan latihan. Latihan nanti saya explain sikit. Yang ni nombor 2 ni saya tak nak terangkan. Nombor 2 ni korang boleh try buat sendiri sebab senang je. Nanti saya terangkan macam mana nak buat soalan ni Soalan 4 dengan 5 Okey. Okey, yang ni kita tengok dulu yang ni. Kalau saya tanya A yang ada macam ni, ataupun saya boleh cakap sebagai A yang ada prime, A prime kan? A prime sama je dengan A yang ada something yang ke atas tu. Maksudnya selain daripada A. Okey, kalau A kita adalah 2, 4, 6, 8, jadi selain daripada A tu kita kena ambil daripada set semesta. Okey, bukan daripada B. Maksudnya selain daripada A tu, contohnya nombor 2, 4 dan 8 ni, kena rujuk pada set yang asal, set semesta. So kena selain daripada A tu kena potong. 2, 4 dan 8 tu potong. Okey, sebab ni kan sama kan. Okey, potong A tu dulu. So jawapan dia adalah yang tinggal ni 1, 3, 5, 7. Okey, tak semestinya sama dengan set semesta yang lain. Okey, kadang-kadang set semesta ni dia lebih sikit. Kadang-kadang set semesta ni sampai 10. Okay, kadang-kadang dia sampai 10 9, 10. Contoh So kena tambah sikit. Okey. 9, 10. Sebab
Selain daripada A ni, awak kena ambil daripada set semester. Bukan daripada B ni, salah. Okay, kena ambil daripada apa yang ada dalam set semester. Sebab set semester tu adalah jarak, jarak keseluruhan nombor ataupun unsur. Kalau saya tanya B, selain daripada B atau saya tanya sebagai B prime. Sama simbol ni, tak ada beza pun. Sama juga, selain daripada 1357, awak kena senaraikan balik. Potong ini 1357 ni, senaraikan balik nombor-nombor tu. So dapat 2, 4, 6, 8, 9, 10. Itu sahaja. Okey. Saya cukup kot 13 contoh ni. Kalau baik-baik nanti pening kepala. Okay, harap yang ni dapat bantulah. Fahami konsep ni. Fahami yang ni penting, sangat penting. Simbol E, subset dengan semua tu. Okay, yang ni tadi, ingat balik macam mana nak buat. Saya cakap tadi, kalau E yang ada prime ataupun yang A ada bar, kita panggil dia A bar. Ni kita panggil sebagai A prime atau A bar. Ataupun A bar. Susah lah saya tulis macam ni. Okay. Slash. Okay, kalau ni A bar, kita panggil A bar. Yang ini A prime. Tapi maksud dia sama. Okay, jadi kena faham konsep dia. Okay, so nombor 11, nombor 12, nombor 13 ni adalah set operation. Di mana kita belajar union, kita belajar intersection. Okay, ni simple punya. Kalau intersection macam ni, apa yang sama ambil. Okay, apa yang sama ni saya warnakan. Okay, merah. Okay, so kalau yang union ni maksudnya kumpulkan. Okay, kumpulkan segala elemen P dan segala elemen Q. Tapi ingat, nombor yang berulang tidak akan ditulis. Kalau tolak pula, kalau tolak maksudnya saya ambil huruf yang depan and then saya buang huruf yang ada pada Q. Ataupun elemen yang ada pada Q itu saya buang. Okay, so ambil balik elemen P, buang elemen Q iaitu 3, so dapat 1 dengan 2 lah. Macam tu. Sama juga dengan Q, ambil Q, kemudian buang elemen yang ada dalam P, dapatlah 4, 5. Okay, dan finally awak kena tengok apa maksud complement. Ini kita panggil dia complement. Complement. Okay, maksudnya A prime ataupun A bar, complement. Complement tu maksudnya selain daripada set A atau selain daripada set B. Okay, cuma kena rujuk pada set semester. Okay, nota ni saya akan print out dalam bentuk PDF lah. So saya akan bagi dalam ni. Sekejap. Set theory notes. Okay. Sekejap. Saya stop present sekejap. Okay, ada yang check tadi. So, okay, ada yang terjawabkan, bagus. So, siapa yang keliru, yang ni maksud dia sama dengan yang kurang sama dengan. Dia cuma lembutkan sahaja penggunaan simbol tu. Okay, sekejap.
Okey, saya tak letak dalam Google Classroom tau. Saya terus bagi dalam grup WhatsApp je. So saya harap nanti notes tau boleh just simpan je lah dan take note saja Okey, untuk next week, saya tahu pelajar diploma dah masuk pada week exam, so tak perlu nak hadir lagi lah. Sekarang ni untuk pelajar degree, saya harap awak dapat study terus. Kalau nak masuk boleh, tak nak pun tak apa, tak ada paksaan. Cuma kalau tak nak, tak nak pula. Cuma ya saya akan teruskan ajar sampai chapter 3 lah. Dan lepas tu saya akan biar habis terus. Maksudnya dah tak nak kacau lagi dah. Okay, itu sajalah. Hari ini tak ada apa-apa attendance. So kalau laju, hari ini apa yang saya ajar tu laju sangat, tolong tengok balik rakaman. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.